Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita yang seterusnya ialah kita akan masuk dalam subtopik unsur dalam kumpulan 1 ataupun elements in group 1. Okey, sebelum ni kita dah tengok kumpulan 18 ataupun group 18. Kita sekarang akan lihat pula kepada group 1, kumpulan 1. Okey, ini ialah sifat kimia bagi unsur kumpulan 1. Kita sudah pun berkenalan dengan sifat fizik bagi unsur kumpulan 1 pada hari semalam ataupun beberapa hari yang sebelumnya. Okey, untuk sifat kimia unsur kumpulan 1, okey, kita lihat unsur-unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Okey, dalam suatu tindak balas kimia, atom-atom ini akan menderma satu elektron dan membentuk satu ion bercas positif 1. Okey, saya terangkan yang bahasa Inggeris. Group 1 elements have one valence electron. In a chemical reaction, these atoms donate one electron and form an ion with positive 1 charge. Okay, kita tengok contoh. Lithium. Okay. Lithium atom ataupun atom lithium. Okay. Lithium ada 3 proton. Okay. 3 protons. So, atom dia ada 3 proton. Jadi, elektron juga sama bilangannya, iaitu 3. Okay. So, daripada 3 elektron itu, apakah elektron arrangement ataupun susunan elektronnya? Okay. 3. 2 elektron akan ditempatkan dalam petala elektron yang pertama. Okay. The first shell of electron. And then, baki yang satu lagi diletakkan dalam petala kedua. Okay, second shell. So, ini yang kita kenali sebagai elektron valence. Okay, valence elektron. So, elektron valence-nya ada 1. So, apa yang atom lithium akan buat? Dia akan menderma ataupun donate 1 elektron. Okay. Kenapa dia nak donate? Okay. Sebab itu bila kita belajar kumpulan 18 dahulu, group 18 element. Group 18 element ni dia stable kan? Chemically unreactive. Okay. Sebab dia ada susunan elektron yang duplet dan oktet. Okay. Jadi, atom-atom bagi unsur lain, semuanya ingin mencapai duplet ataupun oktet. Okay. Jadi, salah satu caranya ialah dia derma elektron. Derma elektron valence. Okay, kalau elektron valence-nya 1, maka mudahlah dia nak dermakan elektron yang 1 tu. Okay. Jadi bila derma, bilangan elektronnya akan berkurang. Okay. Protonnya masih sama 3, tapi elektronnya dah jadi 2. Susunan elektronnya ataupun elektron arrangement adalah 2. Sekarang maksudnya dia dah terlebih 1 proton. Proton itu menyebabkan ion lithium yang bercas positif 1. 1 dia tak tulislah, Li positif. Okey, daripada atom lithium Li derma elektron dia menjadi ion lithium Li positif. Begitu juga dengan natrium, atom natrium. Ada 11 proton, 11 elektron. Jadi susunan elektronnya
2 dalam petala pertama, 8 dalam petala kedua, bakinya 1 dalam petala ketiga. Okey. Jadi ada baki yang 1 tu dia akan dermakan. Sekarang membentuk ion natrium Na positif. Senang kan? Dia derma elektron 1, maka charge-nya akan menjadi positif 1. Kalau derma 2 elektron, charge-nya menjadi 2 positif. 2 positif. Okey, susunan elektronnya sekarang menjadi 28. Ini kan suatu susunan yang oktet. Okey, untuk mencapai oktet ni dia perlu derma 1 elektron. Yang lithium tadi ini ialah duplet. Untuk dia jadi duplet, dia derma 1 elektron. 21 elektron valence-nya derma 1 menjadi 2. Okey. Maksudnya di sini lithium, natrium, apa lagi? Kalium, potasium. Maksudnya all group 1 elements, okey, semua unsur-unsur kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama, okey, have the same chemical properties. Okey. Maksudnya bila dia sama-sama boleh menderma 1 elektron, maksudnya semua unsur itu mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, cuma mempunyai kereaktifan yang berbeza. Different reactivity. Apa itu kereaktifan ataupun reactivity? Okey, dia punya tahap kecergasan tindak balas yang dia jalankan. Kecergasan, kereaktifan ni kita lihat kepada adakah dia meletup ataupun dia cuma berbunyi biasa saja. Macam itulah kita tengok kereaktifannya. Adakah nyalaannya sangat besar ataupun dia cuma berbara. Itu maksudnya kereaktifan. Okey, jadi untuk subtopik ini kumpulan 1, kita ada eksperimen. Okey, tapi kita belum lagi buat sebab kita masih lagi berada di rumah. Okey, tapi awak kena lengkapkan dahulu laporan ini. Okey, laporan ini ada dalam buku teks. Awak boleh salin daripada buku teks. Okey, mana-mana bahagian yang dapat awak salin dahulu. Okey, dalam buku teks dia ada tujuan, pernyataan masalah, bahan dan radas. Okey, kemudian dia pecahkan kepada 3. Tindak balas A, kumpulan 1 dengan air, apa hipotesis dan pemboleh ubahnya. Okey, kemudian B, tindak balas dengan oksigen, yang ini buat hipotesis dan nyatakan semua pemboleh ubah bagi bahagian B. Kalau tak tahu, biarkan saja kosong. Prosedur tu kena salin. Kemudian C, tindak balas kumpulan 1 dengan klorin. Sama juga hipotesis dengan pemboleh ubah, awak biarkan dahulu. Okey, lengkapkan laporan ini dengan menulis tujuan, bahan dan prosedur dahulu. Okay, right, boys, I would like to show you today. I'd like to show you the reactions of eksperimen yang saya sebutkan tadi ya. Tindak balas metals, and we have got, I believe, lithium, sodium, and potassium. Now, straight away, you can see they're in bottles. They don't look like metals. Generally, we don't keep metals in bottles. Now, if we go in here, if I just pour a little bit out, this is not the metal. This is, can you see that there? Is an oil. Okey. Kalau lihat logam alkali ni dia disimpan di dalam sejenis cecair yang dipanggil minyak parafin. Okey. Sebab right, now this is the lithium itself. Dia sangat reaktif. Now we're only using a tiny bit of it. It is very reactive. We really need to keep away from it.
Oke, jadi kita keringkan dahulu minyaknya dengan kertas turas. And what I'm doing is taking the oil off. We don't want the oil on the thing when it's reacting with the water. So I'm taking it off. Got it reasonably dry. Now look at this. This is not like a normal metal. It's reasonably soft. Oke, pernah kan saya sebutkan dia mudah dipotong dengan pisau, sangat lembut. Which is more like a normal metal. Now I'm going to put it into this water. But first of all, I'm going to put in this universal indicator. Oke, ini dia masukkan penunjuk, suatu penunjuk larutan. Nak kena pasti sama ada larutan yang terhasil nanti berasid ataupun beralkali. What happens when? Oke, masukkan logam litium. Kita tengok litium itu sifatnya permukaan air. I'm going to try and light those bubbles. Tengok dia bergerak-gerak di permukaan air. Coming off, they're actually hydrogen. Bunyi ya. I do that. Dia nak balas dia dengan air ni membebaskan gas hidrogen. Bunyi pop dia akan menghasilkan bunyi hiss, bunyi hiss. You can also see, you might see gas yang terbebas itu kita ujilah, dia menghasilkan bunyi pop. Now that alkali would be sound itu ialah bermaksud adanya kehadiran gas hidrogen dalam tindak balas logam alkali dengan air. Metal with water. Tengok lama-lama logam tu menjadi semakin kecil. Okey, seterusnya kita lihat untuk logam sodium. This is sodium. It's a white-looking metal, but bahasa Melayunya sodium oxide. natrium. It has reacted a bit, but if I cut into Ya, it, lihat juga dia very sangat easy to mudah cut. dipotong. You see how shiny that is on the inside. It looks like a metal. Mukanya berkilat, Won't last long. tapi bila lama-lama terdedah Put it in dengan the water. You udara, can start dia to see akan the tidak water. It's already berkilat. starting to go purple from the lithium. But off it goes. Okey, lihat. Untuk natrium ataupun sodium, pergerakannya lebih laju di permukaan air. Now, because I've lit it, Okay. right, let's try again with some sodium. Light it. Okay, dia masih lagi menghasilkan bunyi pop apabila dibakar. Bermaksud gas yang terbebas itu ialah gas hidrogen. Okay. And that's burning away. You can see this purple around here. This is from the. Kalau tengok warna larutan itu, dia dah berubah warna. Again, is flammable. Over there, Menunjukkan larutan itu sudah mula menjadi alkali. And doesn't look like a metal, but again, very. Ini ialah logam kalium really, and you can ataupun see inside. potasium. Lovely and shiny. Now, I'm going to go in. I'm going to drop this in. Okay, masukkan dalam air. Because it's not very nice. Lithium juga terapung di permukaan air tapi bergerak dengan lebih laju. Dan dia juga menghasilkan terbakar sikit. Ada terbakar. Menghasilkan nyalaan yang berwarna. Now, see all this liquid here? This is all purple because we've made. Jadi larutan itu dah bertukar menjadi warna ungu. Ini menunjukkan larutan yang terhasil itu dia bersifat alkali. Jadi di sini maksudnya logam alkali bila bertindak balas dengan air, dia menghasilkan larutan beralkali dan juga membebaskan gas hidrogen. Ini tindak balas antara logam alkali dengan oksigen. Pertama ialah lithium. Group 1 metals have a relatively low melting point. Okey, lithium dia terbakar dengan As we continue to heat the metal, nyalaan the lithium berwarna reacts rapidly with putih. the oxygen in the air. Nyalaan Lithium berwarna oxide and lithium putih. nitride are formed. The smoke that we see is actually the compound. If we let a little bit of the smoke be pulled into the flame, we get the characteristic flame test for lithium compounds, which is a characteristic crimson color. Okey, nak balas lithium dengan oksigen menghasilkan lithium oksida. Okey, lithium oksida Li2O.
Seterusnya natrium, sodium with oxygen ataupun natrium dengan oksigen. If we heat a sample of sodium metal, we see that it melts rapidly. Sodium has a lower melting point than sifat fizik bagi lithium. logam alkali ni dia takat The lebur yang sodium starts to rendah. react Bila kita with the bakar, dia oxygen in terus the air menjadi and burn. cecair. Sebelum dia If we let a little terbakar. bit of the smoke be drawn into the burner, we see the brilliant yellow color of the sodium flame test. The white smoke that we see is actually sodium natrium peroxide being ataupun sodium formed. ini nyalaannya berwarna kuning. Hasilnya ialah natrium oksida. Sodium oxide. Yang seterusnya potassium with oxygen ataupun kalium dengan If we heat oksigen. potassium metal, we see that it Kalium melts very lagi quickly. rendah Potassium takat has a lower leburnya. melting point than sodium. Bila terdedah dengan It starts to haba, react very dia rapidly mudah with the menjadi oxygen in the air. leburan. Potassium ions give a characteristic Dengan lavender color pembakarannya dia to the flame. berwarna The ungu. potassium reacts with the oxygen in awak the tengok. air to Dia form the berwarna superoxide. Terbakar dengan nyalaan ungu. Jadi hasilnya adalah kalium oksida ataupun potassium oxide. Yang seterusnya logam alkali ataupun alkali metal dengan klorin. Dengan Lithium. dalam balang gas itu ada gas klorin. Jadi logam lithium dibakar dahulu sehingga dia menghasilkan nyalaan, barulah diletakkan dalam balang yang berisi gas klorin. Kita lihat lithium sudah terbakar, terus masukkan dalam gas klorin. Dia terbakar dengan nyalaan yang berwarna kuning. Sodium. Dan menghasilkan wasap putih. Wasap putih itu ialah asap yang berwarna putih. Seterusnya kita lihat untuk logam natrium. Kita terbakar. Tengok nyalaannya lebih terang. Warna kuningnya lebih banyak lagi. Kalau yang lithium dan kurang, nyalaannya kecil saja. Yang ketiga ialah logam lithium. Bukan lithium, kalium ataupun potassium. Kita lihat, tengok, dia nyalaannya lagi terang dan cepat. Dia terus habis di situ. Nyalaan dia tadi berwarna ungu. Dia terbakar sekejap saja sebab dia sangat reaktif. Terbakar dengan cepat sekali. Nyalaannya berwarna ungu. Jadi yang pertama tadi lithium, dia terbakar dengan nyalaan yang kecil berwarna putih ataupun kuning. Kemudian diikuti dengan natrium ataupun sodium terbakar dengan lebih reaktif dengan nyalaan yang berwarna kuning. Kemudian diikuti dengan kalium ataupun potassium. Terbakar dengan sangat reaktif menghasilkan nyalaan berwarna ungu. Jadi ini ialah ketiga-tiga eksperimen tersebut. Nanti awak akan buatlah bila kita dah kembali bersekolah secara bersemuka.
Okey, dan ini penerangan dia. Okey, bila kita lihat tadi daripada lithium kepada natrium dan kepada kalium, kita dapati kereaktifan bertambah. Okey, tindak balas menjadi semakin reaktif. Kalau awak masih ingat tadi, lithium dalam air bergerak dengan perlahan. Okey, perlahan. Natrium dalam air bergerak lebih laju. Kalau kalium sangat laju. Kemudian dia ada juga terbakar ataupun ada bunyi pop, letupan. Okey, ada bunyi letupan. Okey. Mengapa ini berlaku? Kenapa kereaktifannya berbeza-beza? Okay, jadi ada penerangan dia di sini. Ada 4 penerangan, 5. Okay, 5 poin yang awak perlu kuasai. Okay, sebab kadang-kadang dalam soalan esei dia tanya, huraikan kereaktifan unsur-unsur kumpulan 1. Uraikan kereaktifan unsur-unsur kumpulan 1. Okay, describe the reactivity of elements in group 1. Okay, jadi inilah poin-poin yang awak kena tulis dalam jawapan. Okay, pertama sekali kita cerita dari segi saiz. Okay, saiz atom bertambah. Awak perhatikan gambar rajah lah. Okay, saiznya semakin bertambah. Kerana bilangan petala yang berisi elektron semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 1. Okey, awak dapat lihat lithium ni susunan elektronnya 2, 1. Okey, petalanya ada 2 elektron. Ada 2 petala elektron. Natrium 2, 8, 1. Ada 3 petala. Kalium ataupun potasium dia ada 4 petala. Okey, jadi saiz yang semakin besar. Poin yang kedua, elektron valence terletak semakin jauh dari nukleus atom. Kita tengok bahasa Inggeris juga. The valence electron are placed further away from the nucleus of an atom. Okey, poin yang ketiga, bila dah semakin jauh, daya tarikan nukleus terhadap elektron valence semakin lemah. Okey, dia macam awak ada contohlah, awak ada kekasih. Bila berjauhan, kuranglah rasa sayang tu kan. Okey, makin lemah, makin lemah. Okey, daya tarikan semakin lemah bila jarak semakin jauh. Okey, the nucleus attraction force towards the valence electron weaken, menjadi lemah. Poin yang keempat, elektron lebih mudah diderma. Okey, dia ada 1 elektron kan, valence. Okey, untuk dia achieve octet ataupun duplet, untuk dia mencapai susunan duplet atau octet, dia perlu derma. Okey, perlu derma. Memang semuanya akan derma untuk lithium, natrium dan kalium. Tetapi disebabkan daya tarikan ni tadi semakin lemah, okay, force of attraction becomes weaker, so elektron akan lebih mudah diderma. Electron will more easily donated. Saiz makin besar, elektron semakin jauh, daya tarikan semakin lemah, elektron lebih mudah diderma. Maka kereaktifan unsur semakin bertambah apabila menuruni kumpulan 1. Okey, makin ke bawah kumpulan 1, semakin reaktif. Kereaktifan bertambah. Reactivity increase.
Okey, jadi inilah perubahan kereaktifan unsur apabila menuruni kumpulan 1. Poin yang awak kena ingat semasa awak belajar sebagai pelajar kimia. Okey, jadi untuk rumusan bagi tindak balas, okey. Logam alkali, alkali metal bertindak balas dengan air membentuk larutan hidroksida beralkali. Dia larutan lepas dia bertindak balas, larutan yang terhasil itu ialah larutan hidroksida bersifat alkali dan juga membebaskan gas hidrogen. Okey. Kemudian logam alkali bertindak balas dengan oksigen membentuk logam oksida. Okey. Ini A ni bermaksudnya logam alkali lah. Awak boleh gantikan dengan simbol yang sebenar iaitu sama ada lithium ataupun natrium ataupun kalium. Kalau lithium LiOH ini dipanggil lithium hidroksida. Kalau natrium hidroksida. Okey, sodium hidroksida. Okey. Yang ini 4 Li. Okey, dia akan jadi 2 Li itu lithium oksida. Natrium oksida. Kalium oksida. Okey. Yang pepejal logam oksida ni kalau kita larutkan dalam air, dia juga boleh menghasilkan larutan hidroksida yang bersifat alkali. Contoh tadi, kalau ini ialah lithium oksida Li2O, maka larutan yang terhasil ni apabila dia dilarutkan dalam air ialah LiOH, larutan lithium hidroksida. Dia bersifat alkali. Yang ketiga, alkali metal. Tertinggal alkali metal react with chlorine gas. Tidak balas dengan gas klorin membentuk logam klorida. Okay. For example, kalau lithium tambah Cl, dia jadi lithium klorida, LiCl, ataupun lithium chloride dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi A tu awak boleh gantikan dengan logam dari alkali metal lah, logam kumpulan 1. Okay. Jadi itu sahaja untuk penerangan tentang unsur kumpulan 1, sifat kimia bagi unsur kumpulan 1, chemical properties of group 1. Okay, nanti bila dah bersemuka, kita akan terangkan semula lah. Dan sambil-sambil tu kita buat eksperimen yang telah kita lihat sebentar tadi. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih.